Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terus bersama saya Nur Alwani Zafira Khairul dan 15 minit MMTV edisi 6 September 2023. Kita ke berita utama. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia mengesahkan sudah memulakan soal siasat terhadap bekas Peguam One Malaysian Development Berhad, Jasmine Lu Aiswan sejak Isnin lalu. Ketua Pesuruhanjaya Tan Sri Azam Baki berkata, Jasmine Lu kini disiasat berhubung jenayah rasuah dan penggubahan wang haram. Ujarnya, soal siasat sudah pun dimulakan sejak Isnin lalu dan dijangka mengambil masa selama 3 hari. Sebelum ini, Polis Diraja Malaysia memaklumkan pihaknya berjaya mendapatkan semula kira-kira 93.2 juta ringgit aset merangkumi hartanah dan akaun bank milik Jasmine Lu yang dikaitkan dengan penyelewengan dana 1MDB. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Ayub Han Mahidin PC dilaporkan berkata, kesemua aset dan hartanah berkenaan dipercayai berada di beberapa negara luar, iaitu di Amerika Syarikat, Switzerland dan Singapura. Jasmine Lu yang juga sekutu rapat ahli perniagaan dalam buruan Jolo ditahan polis pada 7 Julai lalu bagi membantu siasatan isu penyelewengan dana syarikat berkenaan. Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan beliau tidak campur tangan berhubung keputusan mahkamah untuk melepas dan tanpa membebaskan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi daripada semua 47 pertuduhan dihadapinya. Perdana Menteri berkata Jabatan Peguam Negara memiliki kuasa penuh terhadap kes itu dan jabatan itu juga sudah membuat penjelasan mengenainya. Sementara itu, ketika ditanya sama ada keputusan tersebut akan memberi persepsi tidak baik terhadap kerajaan, Anwar berkata ia tidak menjejaskan kredibiliti kerajaan dan menegaskan beliau tetap dengan pendiriannya yang keras membantras rasuah. Terdahulu, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memutuskan untuk melepas tanpa membebaskan Ahmad Zahid daripada semua 47 pertuduhan pecah amanah, rasuah dan pengubahan wang haram yang berkaitan dengan dana Yayasan Akal Budi. Hakim Datuk Colin Lawrence Sequeirah membuat keputusan itu selepas mendengar 11 alasan yang dikemukakan oleh Timbalan Pendakwa Raya Datuk Muhammad Dusuki Mokhtar untuk menghentikan prosiding kes berkenaan. Polis Diraja Malaysia mengesahkan menjalankan siasatan terhadap bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berhubung ucapannya berkaitan fatwa politik dalam ceramah pilihan raya kecil di Kempas Johor Sabtu lalu. Beliau menerusi ceramah PRK itu menyifatkan tindakan mengundi bekas Speaker Dewan Undangan Negeri Johor Suhaizan Kayat sebagai haram. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain berkata, temujanji untuk rakaman percakapan Muhyiddin Yassin ditetapkan pada 11 September ini. Menurutnya, sepanjang tempoh berkempen mulai 28 Ogos sehingga 8 September 2023, satu laporan kertas siasatan dibuka melibatkan isu agama, raja dan kaum, iaitu berkaitan ucapan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang yang menyentuh institusi diraja dengan mempertikai kuasa lembaga pengampunan. Ujarnya, siasatan telah lengkap dan kertas siasatan akan dirujuk ke Pejabat Peguam Negara selari dengan peruntukan perkara 145/3 Perlembagaan Persekutuan dalam tempoh terdekat. Naib Presiden UMNO Datuk Seri Johari Abdul Ghani mengingatkan pemimpin Perikatan Nasional agar tidak menjual agama semata-mata untuk memenangi pilihan raya. Jelasnya ini akan menghalang orang Melayu daripada membuktikan kredibiliti sebenar mereka yang dipilih untuk memimpin negara. Ahli Parlimen Titi Wangsa itu juga turut menggesa orang Melayu secara keseluruhannya supaya memahami bahawa Islam itu sebenarnya menggalakkan pembangunan. Menjelaskan pembangunan ekonomi menjadi antara fokus utama kerajaan perpaduan ketika ini, tambahnya negara yang sedang berdepan pengangguran tinggi tidak dapat diselesaikan jika masyarakat taksub berpolitik sepanjang masa. Dalam pada itu, beliau menambah dinamik politik negara sering berubah dan keadaan itu perlu diterima untuk terus berkhidmat kepada masyarakat dan membangunkan negara. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam iklan nega?
ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, catan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari iklaneka.utusan.com.my. Kembali lagi. Seorang lelaki sanggup berkomplot dengan beberapa rakan lain untuk merogol adik iparnya bagi melunaskan hutangnya dalam kejadian di sebuah rumah di Wangsa Maju Rabu lalu. Ketua Polis Daerah Wangsa Maju, Superintendent Ashari Abu Sama berkata, siasatan polis mendapati abang ipar mangsa berusia 29 tahun itu berhutang dengan salah seorang suspek yang masih bebas. Menurutnya, sebelum kejadian, lelaki itu menghubungi mangsa 26 supaya tidak mengunci pintu rumah sehingga menyebabkan dia dirogol bergilir-gilir ketika sedang tidur Rabu lalu. Media melaporkan mangsa yang sedang tidur telah diserang 5 lelaki sebelum diperkosa secara bergilir pada jam 3.30 pagi dan turut diikat tangan serta mulutnya ditutup menggunakan pita pelekat oleh suspek yang turut merakam kejadian tersebut. Bekas Timbalan Menteri Pertahanan Datuk Seri Dr. Abdullah Fadzil Cik Wan, 78 tahun, meninggal dunia pada pukul 3 pagi tadi di Hospital KPJ Tawakal, Kuala Lumpur. Pejabat Orang Besar Jajahan Kinta dalam kenyataan berkata, jenazah dimandi serta disolatkan di Masjid Sungai Ramal di Kajang, Selangor. Jenazah selamat dikebumikan di tanah perkuburan Masjid Panglima Kinta Ipoh pada pukul 2 petang tadi. Untuk rekod, Allahyarham pernah menjadi Ahli Parlimen Bukit Gantang dan memegang jawatan sebagai Timbalan Menteri Pertahanan pada tahun 1995 hingga 1999 dan Timbalan Menteri Luar pada tahun 1987 hingga tahun 1995. Allahyarham juga merupakan Presiden Persatuan Badminton Malaysia dari tahun 1993 hingga tahun 2000. Beralih ke berita luar negara. Populasi rusa yang semakin meningkat di Amerika Syarikat mencetus kebimbangan ramai penduduk, terutama di bandar-bandar besar di sekitar Washington. Rusa yang sering digelar Bambi seperti karakter filem terkenal Walt Disney itu kini dianggap sebagai haiwan perosak kerana memakan tanaman penduduk, membahayakan lalu lintas dan menyebarkan penyakit bawaan kutu. Selepas hampir pupus akibat penebangan hutan yang berleluasa, populasi rusa kini dilaporkan meningkat mendadak di seluruh AS dan dianggarkan bilangan haiwan tersebut melebihi 30 juta. Menurut seorang ahli botani rusa, ekor putih memakan banyak spesies tumbuhan asli dan anak pokok yang penting dalam menyuburkan biologi tempatan serta pemeliharaan hutan akibat ketiadaan pemangsa semula jadi. Penduduk Great Falls, Virginia, Taylor Cambry turut melancarkan usaha memburu dengan bantuan penduduk akibat perkembangan populasi haiwan itu yang semakin tidak terkawal di kawasan kejiranannya. Pakar Kesihatan Awam mengeluarkan amaran berhubung penularan wabak penyakit kelamin baru di Britain yang dikenali sebagai Mycoplasma genitalium. Sementara itu, MG mengakibatkan simptom yang teruk dan menyakitkan dan kuman penyakit itu kekal di dalam badan selama bertahun-tahun. Menurut beberapa pakar perubatan, lebih 500,000 penduduk Britain merupakan pembawa kuman penyakit kelamin dengan kebanyakan mereka tidak sedar telah dijangkiti. Pengamal kesihatan daripada platform penjagaan kesihatan online tersebut, Dr. Neil Pater berkata, MG merupakan penyakit kelamin yang disebabkan oleh bakteria Mycoplasma genitalium yang menjangkiti saluran kencing dan alat sulit lelaki serta wanita. Jelasnya, MG dikesan pada 1981, manakala ujian perubatan bagi mengenal pasti jangkitannya hanya tersedia dalam tahun 2017. Menurutnya, MG juga dikaitkan dengan penyakit radang pelvis yang boleh mengakibatkan kelahiran pramatang dan keguguran pada ibu hamil. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat.
Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Kita ke segmen Halal Niaga minggu ini. Meneruskan perniagaan warisan sejak tahun 2003, kini dapur selasih yang diusahakan oleh Daniel Mizban berkembang maju apabila menampilkan keunikan dengan menghasilkan bahulu inti. Menggunakan kepakaran yang ada, Daniel membuat kelainan menghasilkan bahulu inti berperisan Nutella yang kini menjadi kegilaan pelanggan di dapur selasih. Saya sebenarnya orang yang bukan sangat penggemar bahulu. Okey. Saya ni tak adalah penggemar bahulu sangat. Tapi bila saya rasa macam, okeylah saya nak makan lah bahulu ni ada inti kan. Apa salahnya kan? Okey, kita pun buat bahulu tu ada inti. Kan? So bila bahulu tu ada inti, so saya suka tau. Saya suka dengan Nutella, coklat ini. So saya makanlah bahulu yang ada Nutella ni. So sebab itulah, daripada situlah tercetus ni idea untuk saya buat bahulu Nutella ni sampailah sekarang. Menawarkan harga bahulu serendah RM10 sahaja, dapur selasih turut menampilkan 7 perisa bahulu inti demi memenuhi setiap citarasa pelanggan. Kita ada bermacam-macam flavor. Kita ada 7 flavor yang telah kita tetapkan sekarang, iaitu original, pandan, vanilla cake, pandan cake, caramel coffee, Nutella, pandan Nutella. Yang paling orang tertarik adalah pandan Nutella. So di situ kami pelbagaikan lagi jenis bahulu, dan juga kami pernah juga buat bahulu red velvet, buat bahulu matcha, bahulu yang berbentuk ikan, bahulu yang berbentuk untuk hantaran juga ada kami buatkan. Hasil padi negara merosot sehingga lebih 300,000 tan metrik dalam tempoh 6 tahun sejak 2015 di seluruh negara. Sekaligus menjadi antara faktor kekurangan bekalan beras tempatan semakin sukar untuk mencapai tahap saraan diri. Pada 2015, hasil padi direkodkan sebanyak lebih 2 juta tan metrik dan jumlah tersebut berterusan merosot sehingga tahun 2021. Berikutan dipengaruhi beberapa faktor, tetapi punca utama akibat cuaca tidak menentu, kos operasi, kos baja dan racun. Bercakap kepada Utusan Malaysia, Ketua Jabatan Agroteknologi Fakulti Kejuruteraan dan Teknologi Mekanikal Universiti Malaysia Perlis, Dr. Rashidah Ruslan berkata, bagi mengatasi masalah tersebut, Belanjawan 2024 yang dijadual dibentang di Parlimen bulan depan perlu memberi fokus kepada isu padi. Menurut beliau, data keluaran padi yang merosot membimbangkan, lebih-lebih lagi apabila India telah menghentikan ekspor makanan ruji bukan basmati ke negara ini. Malah Vietnam dan Thailand juga sedang mempertimbangkan melakukan perkara sama. Kita teruskan ke berita sukan. Persatuan Sukan Bermotor Malaysia mengesahkan perlumbaan Drag Bike National ET Record Championship 2023 Road Tour 2023 di Litar Pekan Pahang tidak mendapatkan kelulusan atau diiktiraf oleh pihaknya. MAM dalam satu kenyataan menjelaskan pihaknya turut berduka cita di atas berita kematian seorang pelumba yang terlibat dalam kemalangan sewaktu menyertai perlumbaan drag tersebut kemarin. Tambah MAM lagi, perlumbaan yang diiktiraf National Events oleh MAM perlu mematuhi garis panduan am dan teknikal yang telah ditetapkan oleh pihak Persekutuan Automobil Antarabangsa dan Persekutuan Motosikal Antarabangsa berkaitan penganjur, kemudahan, peserta dan kenderaan. Dalam kejadian yang berlaku pada 4 September lalu, seorang pelumba Hatim Rashdi yang berusia 22 tahun mengalami kecederaan parah selepas motosikal yang ditunggaknya terbabas di litar berkenaan. Mangsa yang dikejarkan ke hospital akhirnya disahkan meninggal dunia selepas 12 jam mendapatkan rawatan. Bukayo Saka dinobatkan sebagai pemain terbaik England bagi musim kedua berturut-turut. Penyerang berusia 22 tahun itu dipilih oleh peminat sebagai bintang Three Lions paling menonjol sejak 12 bulan lalu, menewaskan Jude Bellingham di tempat kedua dan Harry Kane di tangga ketiga. Saka menjarikan 7 gol dan 3 umpanan dalam 10 penampilan untuk England pada musim 2022-2023, termasuk hat-trick senior pertamanya menentang Macedonia Utara pada Jun.
Pemain itu kini menjadi pemain ketiga dalam tempoh sedekad berjaya memenangi anugerah tersebut bagi 2 tahun berturut-turut selepas Kane dan Wayne Rooney. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok, Khamis 7 September 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Nur Alwani Zafira Khairul. Assalamualaikum dan jumpa lagi.